Baik. Bercakap tentang sektor pelancongan ini antara yang paling terjejas teruk susulan penularan COVID-19. Jadi revolusi perlu dilakukan bagi memastikan industri ini terus berdaya mampan dan juga dapat bertahan dalam suasana pandemik COVID-19 yang cukup mencabar ini. Apa sahaja revolusi yang perlu dan boleh dilaksanakan oleh pemain industri? Untuk berkongsi mengenai topik ini, kita bersama dengan Tuan Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC, secara dalam talian Skype pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Ani, Andi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cik Zaidi kan walaupun dalam cabaran industri pelancongan dia tetap tersenyum. Memang Cik Zaidi memang terkenal dengan senyumannya. Dia ceria saja. Tapi apa pun kata tu, hakikat semasa, hakikat yang sebenar hanya Cik Zaidi dan juga yang lain-lain dalam industri pelancongan yang tahu. Hakikatnya sekarang ini kita nak kongsi terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya situasi semasa sektor pelancongan pada ketika ini dan apa agaknya yang sedang dilakukan untuk memastikan revolusi baru itu dapat diadaptasi dalam masa yang terdekat ini. Terima kasih, Ani. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukurlah. Syukur Alhamdulillah kerana kami di industri pelancongan ini sangat mengucapkan jutaan terima kasih lah pada pihak kerajaan, terutama pada Kementerian Pelancongan, pada Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan kerana memberi kelonggaran dalam pengumuman yang baru-baru ini yang diumumkan kemarin. Jadi kelonggaran ni bukannya bermaksud kes COVID ni berkurang. Kes COVID semakin tinggi nampaknya. Semalam lebih kurang 2,000 kes. Jadi penggiat industri harus mengambil kesempatan ini, peluang ini untuk membangunkan semula industri pelancongan untuk membuktikan kita masih mampu melawan virus COVID-19 di samping menggalakkan rakyat Malaysia melancong secara bertanggungjawab. Itu yang penting, bertanggungjawab. Jadi bertanggungjawab ni kita perlukan satu paradigma ataupun satu revolusi untuk kita industri pelancongan untuk memberi package-package produk-produk industri pelancongan yang inovasi baru, yang produk baru untuk menjaga kesihatan pelancong-pelancong, terutama pelancong-pelancong tempatan kita lah. Itulah saya rasa kami sekarang ini mempunyai berbagai-bagai inisiatif. Antaranya kita meningkatkan tahap keselamatan dan juga kebersihan tempat-tempat pelancong, dan juga kita memberi certification MATEX, Malaysia Tourism Excellence Certification, ADAP yang ada. Ini COVID-19 punya SOP ni. Kita kena ketat betul ni. Janganlah kita longgar-longgar. Mentah-mentah lah kita boleh redah sana redah sini. Kita industri pelancongan ni kita tak boleh. Tak boleh sambil lewa. Kita ingin make sure SOP itu dipatuh. Dan juga kita memberi produk-produk yang baru, produk-produk virtual tourism. Kita ni redah secara fizikal, tapi kita boleh juga dengan mengumpan pelancong-pelancong, memberi satu appetizer untuk mereka merasakan, sebelum mereka pergi ke tempat tu, mereka merasakan virtual tourism. Kata ini tempat yang bagus sebab cita rasa pelanggan atau cita rasa pelancong berubah sekarang, telah berubah. Jadi kita industri pelancongan ingin inovasi, dan ini kita perlukan revolusi yang baru, dan itulah sebabnya kami sentiasa menekankan reset tourism. Reset tourism, kita lihat dunia yang baru ni, bagaimana kita boleh mendapatkan manfaat dan kita boleh terus maju ke depan untuk kita meningkatkan industri pelancongan negara. Baik, Tuan Uzaidi, kalau kita lihat sebenarnya pemain industri pun banyak yang telah memulakan langkah untuk reset semula konsep perniagaan mereka. Misalnya kita tidak perlu pergi jauh. Kalau di hotel-hotel di ibu negara pun ada yang menggalakkan work from hotel misalnya, untuk menggalakkan orang ramai bekerja di hotel dengan package promosi, potongan harga yang cukup menarik sekali. Tapi sejauh ini, sejak PKP dilaksanakan, bagaimana melihat penglibatan pemain industri dalam mengubah konsep perniagaan mereka agar dapat disesuaikan dengan perubahan cita rasa pelancong ataupun rakyat pada masa ini? Ya, Andy, soalan yang sangat bagus. Kami di industri pelancongan ni, kita rasa pandemik ini bukannya 100% musibah saja. Ini adalah satu blessing in disguise, di mana kami industri pelancongan tersedar dalam mimpi, tersedar dalam tidur yang lena, dalam mimpi yang enak. It's a wake up call for us. Dengan wake up call for us ni, kita harus bangun. Kita bangun. Kita tahu syarikat-syarikat besar yang berada di comfort zone telah hanyut.
Jadi kami di industri pelancongan tidak harap janganlah berlaku begitu. Kita perlu lihat dalam positif dan juga negatif secara holistik, bagaimana kita boleh meningkatkan tahap perkhidmatan kita, tahap produk-produk, kualiti produk kita. Janganlah kita produk-produk yang basi itu sentiasa nak promote. Kita banyak produk. Baru-baru ni kami telah menganjurkan satu workshop untuk Lenggong, untuk mempromosikan Lenggong. Tak tahulah Hani dengan Andy pernah pergi kat Lenggong. Belum lagi antara destinasi yang saya rasa up and coming lah, yang akan boom lah selepas COVID-19 ni. Dan kita sekarang ni menyediakan rakyat tempatan, warga tempatan. Kita mempunyai ahli parlimen yang sangat proaktif untuk mempromosikan Lenggong. Jadi kita sekarang di industri pelancongan harus mempromosikan Lenggong secara holistik, bagaimana rakyat tempatan tu boleh mendapat manfaat, bukannya orang luar dapat manfaat, orang tempatan tu, warga tempatan tu mendapat manfaat. Jadi kita berbagai-bagai workshop yang kita adakan telah muncul berbagai-bagai produk yang baru daripada Lenggong. Ini antara yang patut kita harus teruskan untuk menyediakan produk-produk yang baru, yang inovatif dan juga untuk yang bagus untuk rakyat Malaysia untuk menikmati kawasan-kawasan tempatan, destinasi tempatan. Baik. Dan berkaitan juga dengan revolusi baharu, pastinya semua akan berubah hari selepas ini. Bang kata bangkit dari mimpi dalam industri pelancongan. Jadi perlu juga, ini hakikatnya adalah perlukan juga peruntukan untuk memastikan revolusi itu dapat dijayakan. Jadi mungkin dari sedikitlah harapan nak disandarkan kepada industri pelancongan itu sendiri supaya kita dapat sama-sama adaptasi revolusi baharu. Dan dalam masa yang sama juga mungkin perlu ada satu SOP yang khas dan juga tersendiri dalam kalangan masyarakat untuk melakukan aktiviti pelancongan pada ketika pandemik COVID-19 ini. Ya, sebenarnya Hani, kita sebenarnya telah bekerjasama dengan Malaysia Productivity Corporation, salah satu agensi kerajaan, telah mengadakan satu SOP yang sangat bagus, sangat komplit, komprehensif, di mana saya haraplah setiap industri pelancongan, penggiat industri pelancongan mengadaptasikanlah SOP yang telah diadakan oleh Malaysia Productivity Corporation. SOP ini very komprehensif dan juga bersama dia lebih kurang setaraf dengan antarabangsa. Dan dengan ini pelanggan-pelanggan ataupun pelancong negara Malaysia, pelancong rakyat tempatan, dia lebih confident lagi untuk ke sana, untuk ke sini, jalan ke sana, jalan sini. Jadi kita bukan redah saja, kita tengok juga dengan ada cop Matex tu, kita tengok kita confident tempat ni memang bagus, dia comply COVID-19 punya SOP. Jadi itulah harapan kami, dan janganlah kita leka, jangan kita lalai, sebab kes COVID-19 ni masih ada. Kita punya enemy ataupun kita punya musuh masih ada lagi bergerak sana bergerak sini. Kita harus berjaga-jaga dan juga menjagakan keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia. Okey, sedikit harapan MPM sendiri untuk peruntukan yang sedang dinantikan itu Belajar 2021. Mungkin adakah satu keperluan yang segera untuk industri pelancongan itu mendapatkan sedikit peruntukan segera sekarang ini? Okey, Hani telah bercakap dengan satu benda tu, segera. Jadi kita perlu segerakan. Kalau orang Melayu kata Speedy Gonzales, segerakanlah turun untuk kita cepat-cepatlah dapatkan. Lagi lambat turun, takut nanti kan ini makin lama makin terdesak lah kan. Jadi kita harus segera tu dengan plan, dengan KPI kita. Kalau kerajaan memperuntukkan RM1, kita industri pelancongan patut memberi RM10. Itu dia punya keuntungan pada negara. Kita kena dahulukan keuntungan negara, bukan keuntungan syarikat, keuntungan negara yang paling penting. Jadi RM1 kerajaan bayar, kita industri pelancongan kita bayar RM10 lagi. Itu insya-Allah dalam rekod-rekod lama telah terbukti yang kita menyumbang GDP dan pekerjaan 3.6 juta pekerjaan telah kita sediakan. InsyaAllah kita akan bersama-sama, dan saya harap dengan rakyat Malaysia, tolonglah, bantulah kami, sokonglah kami, pergilah tempat-tempat yang dekatan, tak payah pergi tempat jauh-jauh pun, pergi dekat-dekat pun boleh. InsyaAllah kita sama-sama kita boleh jaga turisme, insyaAllah. InsyaAllah. Satu perkongsian yang sangat bermanfaat dengan aura pagi yang cukup bersemangat sekali. Terima kasih Tuan Zaidi. Terima kasih, sihat selalu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Okey.